Pembezaan yang cikgu cek soalan SPM agak famous dengan soalan-soalan yang ada perubahan-perubahan kuantiti. Contoh bila tinggi berubah, jejari berubah dengan masa, tinggi berubah dengan masa. Dia ada sebutnya berubah dengan masa, jadi memang kita kena belajar benda ni menggunakan petua rantai. Okay? Jika dua pun boleh ubah, yang X dengan Y tu, contoh macam isi padu dengan jejari. Contoh isi padu V, jejari R, radius, V, volume. Berubah dengan masa. Masa kat sini mesti diguna T. Okay, jadi XY ni apa-apa sahaja kuantiti yang digunakan. Okay, jadi kita kena hafal rumus ni. dy per dt adalah perubahan kuantiti Y terhadap masa. dy per dx adalah kita dah bezakan persamaan yang dia bagi Y kan. Selalu dia bagi Y sama dengan apa-apa, kita dah bezakan, dapat dy dx. Dx per dt adalah kuantiti X yang berubah dengan masa. So, kena hafal rumus ni, dy dt. Dia mesti hafal dy dt sebab kita nak cari, selalunya nak cari perubahan Y terhadap masa bila dia bagi perubahan X terhadap masa. So, kena hafal dy per dt. dy dt dia duduk bersilang macam ni lah. So, kat bawah dx, atas ni dx. Okey, contoh soalan. Suatu lengkung dia bagi y x kuasa 2 tambah 4 per x. Cari ungkapan dy dx. So, kat sini kita tahu ungkapan dy dx adalah pembezaan. So, kita carilah ungkapan pembezaan dia. dy dx sama dengan x kuasa 2, jadi 2x lah. 2x kuasa 1. 1 tak payah tulis. Tambah 4 per x negatif 1. Yang ni dia jadi 4x negatif 1. 4 darab negatif 1 dia jadi tolak 4x. Negatif 1 tolak 1 dia jadi negatif 2. So, dah dapat dah jawapan. So, soalan B. Kadar perubahan Y apabila x sama dengan negatif 1 dan x negatif 2. So, nampak tak soalan kat sini? Kadar perubahan Y. So, kita kena tahu kat sini adalah dy per dt. Kadar perubahan. Kadar berubah. dy per dt. Berubah terhadap masa. Apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, diberi bahawa x menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. So, dekat sini x ni menokok ni, x tu berubah. Bila x berubah, kat sini adalah dx. Berubah terhadap masa. Dengan kadar 3 unit per saat. So, dx per dt sama dengan 3. Okay? Okey, tengok ada dia bagi dua nilai. Bila x sama dengan 1, bila x sama dengan 2. So, yang ini kita gantilah ke dalam dy dx. Soalan A tadi. Sebab x ni kan, ingat tak, bila kita bezakan suatu benda, bezakan suatu persamaan tangent kepada lengkung, dia melalui satu titik persilangan. Titik itulah titik x yang dia bagi x ni. Okey, bila x sama dengan 1, bila x sama dengan 2. So, kita masukkan ke dalam dy dx. 2, 1, tolak 4, 1, kuasa negatif 2. 2, 2, tolak 4, 2 kuasa negatif 2. So, kuasa negatif 2 ni kalau tak mau boleh je turunkan x negatif 2 ke bawah. Okey, so kat sini dapat berapa, kat sini dapat berapa. Okey, kita tengok dua nilai. So, yang pertama dapat negatif 6. Yang pertama dapat negatif 2. Yang kedua dapat 3. Okey, 3. Okey, kita tengok apa maksud dia. Okey, maksud negatif 2 ni adalah kadar perubahan nilai kecerunan kan? Nilai kecerunan negatif 2 dengan 3 ni. So, dekat sini kita nak cari apa tadi? Dia ada sebut dalam soalan tadi. Dia sebut dy kadar perubahan y apabila x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. So, dia nak dy apa? dy per dt, kadar perubahan y. So, kita tahu dy per dt, rumus dia, isikan dy kat sini, isikan dt kat sini, dia menyilang kan. So, kat atas ni x, kat bawah ni dx. Okey, dy per dt yang pertama dy per dx dapat negatif 2.
dx per dt, ingat tak dia bagi dalam soalan dx per dt. Mana dalam soalan? Dx per dt sama dengan 3. Okey. So, masukkan dx per dt dia darab dengan 3, kita dapat negatif 6. So, apa yang berlaku pada perubahan y? Kita boleh nyatakan yang y berubah negatif 6 unit per saat. Ataupun y menyusut. Kalau menaik, menokok. Kalau menurun, menyusut. Y menyusut pada kadar 6 unit per saat. So, kita tak payah letak negatif dekat 6 ni dah sebab ada perkataan menyusut. Itu yang bagi nilai X yang pertama. Tadi nilai X yang kedua, kita dapat 3 kan. So, kita cari juga dy per dt sama dengan, cara hafal rumus tempat ni, dy per dt. So, isi je lah satu lagi kuantiti, dx. dy per dt yang kedua dapat 3 kan? 3. Darab dengan 3 juga. dx per dt dia bagi nilai yang sama. So, 9. So, ayat dia, y menokok. Naik menokok, menurun menyusut. Y menokok pada kadar 9 unit per saat. Okey, boleh faham? Nanti kita tengok latihan kendiri 2.12 muka surat 67.